Status kelayakan Najib sebagai ahli parlimen dipertikai. Kenyataan yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Harun bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak masih lagi ahli parlimen bagi kawasannya Pekan dipertikai dan menimbulkan persoalan. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Pasir Gudang Hassan Abdul Karim yang juga anggota Jawatankuasa Pilihan Khas Kebebasan Asasi dan Hak-Hak di bawah perlembagaan merujuk kepada peruntukan dalam perkara 48 Perlembagaan Persekutuan mengenai kehilangan kelayakan menjadi ahli parlimen sebagai sandaran hujah. Perkara 48/1 menyatakan bahawa tertakluk kepada peruntukan perkara ini, seseorang hilang kelayakan untuk menjadi ahli mana-mana satu majlis parlimen jika berlaku seperti yang dinyatakan dalam perkara 48/1/E bahawa dia telah disabitkan atas suatu kesalahan oleh sesuatu mahkamah di persekutuan atau sebelum Hari Malaysia di wilayah-wilayah yang termasuk di dalam negeri Sabah atau Sarawak atau di Singapura dan dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang daripada 1 tahun atau denda tidak kurang daripada RM2,000 dan dia tidak mendapat pengampunan bebas. Pada 23 Ogos 2022, Mahkamah Persekutuan telah menjatuhkan hukuman bahawa Najib dipenjarakan selama 12 tahun dan denda sebanyak RM210 juta selepas dapati bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd. Namun, sehingga hari ini Najib Razak tidak mendapat pengampunan bebas. Keputusan Mahkamah Persekutuan itu adalah keputusan terakhir dalam sistem mahkamah di Malaysia. Tidak ada mahkamah yang lebih tinggi daripada Mahkamah Persekutuan dalam sistem perundangan di Malaysia. Walaupun Najib Razak ada memfailkan permohonan pengampunan kepada Yang di-Pertuan Agong, tetapi prosiding pengampunan diraja itu belum didengar. Lembaga pengampunan diraja bukannya mahkamah, ujar Hassan. Beliau berhujah daripada segi undang-undang, sabitan kesalahan Najib Razak dalam tuduhan kes SRC International adalah kekal. Malah menurut beliau, hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta telah pun berkuat kuasa. Tidak ada penggantungan pelaksanaan diberikan oleh Mahkamah Persekutuan kepada Najib Razak. Ini bermakna semua syarat kehilangan kelayakan dalam perkara 48 sebagai ahli parlimen ada pada Najib sekarang. Agak pelik dan aneh yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azizan Harun memutuskan bahawa Najib masih kekal sebagai ahli parlimen Pekan, tegasnya. Hassan berkata memang benar Najib Razak telah memfailkan prosiding semakan di Mahkamah Persekutuan supaya Mahkamah Persekutuan mendengar permohonan beliau agar keputusan 5 orang hakim yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun pada 23 Ogos lalu disemak oleh korum hakim-hakim Mahkamah Persekutuan yang lain. Tetapi permohonan semakan oleh Najib Razak itu bukannya satu penggantungan pelaksanaan hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta. Jelasnya, Hassan juga menekankan tidak ada dinyatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan bahawa jika seseorang ahli parlimen merayu kepada lembaga pengampunan diraja atau memohon semakan mahkamah, maka kelayakannya sebagai ahli parlimen tetap kekal. Justru beliau menuntut supaya Yang di-Pertua Dewan Rakyat mengkaji semula keputusannya tentang kelayakan Najib Razak sebagai seorang ahli parlimen. Berdasarkan hujah Hassan ini, perkara 48/4/C yang memperuntukkan bahawa sekiranya satu petisyen pengampunan difailkan oleh ahli parlimen yang berkenaan dalam masa 14 hari dari tarikh rayuan diputuskan, kehilangan kelayakan ahli parlimen berkenaan hanya akan berkuat kuasa sebaik saja petisyen pengampunan dibereskan tidak terpakai. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Muhammad Hanifah Maidin bersetuju dengan keputusan Azhar Harun. Ya, bagi saya kedudukan Najib Razak sebagai YB Pekan tidak hilang pada saat ini kerana dia telah mengemukakan petisyen pengampunan dalam masa 14 hari difailkan dari tarikh keputusan Mahkamah Persekutuan. Ujarnya seperti dipetik Malaysia Deadline. Jika pandangan yang di-Pertua Dewan Rakyat ini benar, maknanya rakyat terpaksa terima keberadaan wakil rakyat bertaraf banduan kerana ia masih dalam lingkungan Perlembagaan Persekutuan. Untuk rekod Azhar, Hassan dan Hanifah, ketiga-tiga mereka mempunyai latar belakang akademik dalam bidang undang-undang dan pengalaman dalam bidang guaman. Mungkinkah peruntukan sedemikian perlu dimurnikan supaya jelas dan tidak menimbulkan pertikaian agar tiada wakil rakyat banduan di dalam Dewan Rakyat maupun Dewan Negara. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif,
Pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.